Portable Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pengajian, ada hajat untuk doakan ibu saya dalam hospital hari yang ketiga, keempat, dan juga biras saya. Biras saya usia baru 55 tahun, komplikasi buah pinggang. Doktor dah minta abang balik ke rumah kerana baru tadi dapat maklumat. Mudah-mudahan dengan Fatihah Nabi Syifa, dengan niat obat penawar, sama-sama kita baca dan niatkan untuk kesembuhan kedua-dua, satu ibu saya, satu biras saya. Ustaz Zaini ini biras saya belajar di pondok, kemudian ke Mekah. Ustaz Zaini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Allah berfirman, dan dirikan oleh kamu sekalian akan salat dan keluarkan olehmu zakat. Jadi Allah Ta'ala perintah kita aqimu, maknanya dirikan solat. Nak dirikan solat ini mesti ada af'alun wa aqwalun, beberapa perbuatan dan beberapa ucapan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Sembahyang tu mulanya dengan takbir, sudahnya dengan salam. Baik. Jadi nak bangunkan, nak bina solat inilah dalam Quran sebut aqimu. Maka beberapa perbuatan dan bacaan-bacaan kita sedang bincangkan dalam kitab Al-Azkar ini. Cuma kitab Azkar
banyak membincangkan zikir dan doa di dalam sembahyang. Jadi sambung kita babu azkaris sujud. Betul. Bab zikir tentang semasa sujud. Betul di situ. Kitab saya muka surat 115. Kitab akak 115. Kitab yang lama masih bab sujud. Bilangan indeks dia 149150. Jumpa? Baik. Kita dah bincangkan dalam sujud ini ada zikirnya. Tetapi kita kena ingat, zikir semasa rakaat, zikir semasa sujud wajib atau sunat? Sunat. Sunat saja. Yang wajibnya, yang rukunnya tumakninah semasa rakaat, tumakninah semasa sujud. Itu yang rukun. Jadi kita tetap juga walaupun sunat, maka dibaca di dalam sujud kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah melihat beberapa zikir semasa sujud. Yang biasa kita amalkan subhana rabbiyal a'la. Tapi ada lagi kan, antaranya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Antaranya lagi subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Antaranya lagi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Betul? Betul ke tak betul? Betul kan aja? Berani kata tak betul? Okey, jadi kita disuruh bertasbih semasa sujud. Dan juga kita dah bincangkan hadis Nabi, sehampir-hampir kita dengan Allah semasa sujud. Nabi suruh buat apa masa sujud? Sehampir-hampir kita dengan Allah semasa sujud. Jadi masa sujud itu Nabi suruh kita buat apa? Banyakkan doa. Lulus cemerlang. Banyakkan doa, ya. Masa sujud tu banyakkan doa. Baik, kita dah sampai bab itu. Sampailah pada 150. Atas sikit. Qala musannif, kata Imam Nawawi, ikhtalafa al-ulama'u fi sujudi wassalat wa fi salat fi sujudi fi salah wal qiyam ayyuhuma afdal. Ulama-ulama berbeza pendapat tentang mana yang lebih baik antara kita ni lama sujud ataupun lama berdiri di dalam solat. Mana yang lebih bagus? Berdiri lama, baca Fatihah, lepas tu baca surah. Bacalah banyak-banyak surah. Kalau kita tak hafal, bacalah qul huwallah tu sampai 10 kali umpamanya. Bacalah qul a'udzu birabbil falaq itu 10 kali umpamanya, kerana nak panjang berdiri, lama berdiri. Soalannya sekarang ini, sehampir-hampir kita dengan Allah masa sujud. Jadi mana lebih bagus? Lama sujud ke? Lama berdiri ke? Kedua-dua sekejap aja. Baik. Jawapannya berbeza pendapat alim ulama. Baik, fa mazhabu Syafi'i, maka di sisi mazhab kita Syafi'i menyatakan bahawa berdiri lama, tambah situ berdiri lama lebih bagus, ya, lebih baik lagi. Jadi kalau akak ikut aliran mazhab Syafi'i, kalau bangkit umpamanya tahajud ataupun sembahyang duha, elok-eloknya biar baca panjang-panjang sikit, ya, itu lebih bagus di sisi mazhab Syafi'i. Kerana mana hujah kita? Dasarnya, hujahnya
bahawa lebih bagus kita berdiri lama-lama itu dasarnya, hujahnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, afdalus salati tulul qunut. Sembahyang yang paling baik ataupun cara paling bagus sembahyang ini tulul qunut, maknanya lama berdiri. Berdiri lama tu. Itu yang kalau kita bangun tahajud, kalau sembahyang tu biar baca surah panjang-panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah, satu hari Sayyidina Huzaifah ikut Rasulullah sembahyang waktu malam. Selesai Fatihah, Nabi baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah, kata Sayyidina Huzaifah, saya jangka sampai 100 ayat Nabi berhenti. Sampai 100 ayat Nabi terus lagi baca surah Baqarah sampai habis surah Baqarah. Surah Baqarah berapa ayat? Tak panjang, setakat 286 ayat. Habis surah Baqarah 2 juzuk lebih, Nabi sambung lagi surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran, Rasulullah sambung lagi surah An-Nisa. Masya Allah. Macam kita 3 surah juga kan. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pun rasa hebat dah. Aku ni wali Allah rasa. Allah Rabbi dah. Itu namanya. Inilah tempat ambil hujahnya. Nabi kata afdalus salah, sembahyang yang paling bagus lama berdiri. Ini mazhab kita Syafi'i. Tetapi mazhab yang lain tak salah. Mereka kata lama sujud lagi bagus, sebab sehampir-hampir kita dengan Allah masa sujud. Itu pula hujah mereka. Jadi siapa yang betul kak? Yang betul yang bangun sembahyang 7. Yang bercakap tak buat tu dua-dua tak betul. Yang bangun sembahyang tu tak kisahlah bangun lama, berdiri lama ke, sujud lama ke, yang penting kita bangun. Tapi kalau nak bagus, macam itulah amalannya. Boleh faham ya? Macam juga baru ni kan kita bincang puasa sunat Arafah. Selasa ke Rabu, Selasa ke Rabu. Sebab Mekah raya hari Rabu, wukuf hari Selasa. Jawapannya yang puasa tu bagus, yang cakap-cakap tak puasa tu tak betul. Yang betul Selasa, tak betul yang betul Rabu. Dua-dua tak puasa. Ngambilkan boreh dia panggil. Yang bagus lagi, dia puasa Selasa dengan Rabu. Lagi bagus 1 Zulhijjah puasa dah, straight sampai 9 Zulhijjah. Ni lagi bagus. Tu cara orang nak beramal. Bukan cakap saja, tapi buat. Macam itulah kita sini. Banyak dah hadis-hadis baca tadi kan. Ada waktu sujud Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kita pun amal yang itu pula bagus. Itu amalan Rasulullah di akhir-akhir usia. Masa tu Rasulullah dah uzur. Kata Sayyidina Aisyah, itulah yang Nabi banyak minta. Nabi minta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. 4 benda kita disuruh banyakkan minta akhir usia ni. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, Allahumma ghfirli. Minta banyak. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, ya Allahumma ghfirli. Minta tasbih, tahmid, dan minta Allah ampunkan kita. Balik tajuk kita. Ini maknanya lama berdiri ni
Sebab apa afdal? Disebabkan zikir pada saat berdiri adalah bacaannya Al-Quran. Dia masa berdiri kita banyakkan baca Quran. Sementara zikir ketika sujud adalah tasbih. Jadi kalau nak banding Quran dengan tasbih, mana lagi besar? Besar lagi baca Quran. Baca Quran tak boleh masa sujud. Quran tak boleh dibaca masa rukuk, makruh. Quran dibaca semasa berdiri. Dan kalau nak dibandingkan Quran dengan zikir, besar lagi Quran. Sebab itu kata Syekh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar sebut, ada dua benda kalau kita baca tak faham dapat pahala. Apa dia? Kita tak faham tapi kita baca. Pertama baca Quran, faham maknanya. Entahlah Ustaz, Qul huwallah pun saya baca selama ni, saya pun tak tahu benda apa, tapi boleh pahala. Yang kedua apa dia? Selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun tak faham apa maksudnya, dapat pahala. Adapun berzikir, kita kena faham. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, faham? Kata Syekh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar kata kalau orang berzikir tidak ada di hatinya, sebab otaknya melayang ke lain, tak dapat pahala. Mulut aja la illallah, la illallah. Hati kat dapur. Tadi tak nak nasi tadi tutup ke tidak tadi? Gulai tadi tak ada pahala. Kat mulut dia berzikir. Hati tu ngompat tuan rumah ni. Rumah dia langsir tak matching, tak kena dengan sofa. Mulut zikir. Ni cerita orang pergi kenduri ni. Tak ada pahala. Tapi Quran, walaupun hati kita ke lain, mulut baca Quran tetap boleh pahala. Macam tu juga selawat atas Nabi SAW. Jadi kalau begitu, nak ditandingkan zikir dengan Quran, sedangkan bacaan berdiri adalah baca Quran, bacaan ketika sujud adalah berzikir. Itulah hujah ulama-ulama Syafi'i. Ini kerana Al-Quran lebih baik daripada tasbih, maka memanjangkan bacaan Al-Quran lebih baik daripada memanjangkan bacaan tasbih. Itulah hujahnya. Berdiri lama lebih bagus. Bacalah Quran banyak-banyak. Kalau boleh baca ayat Quran panjang-panjang, baca. Kalau tak boleh, sebagaimana saya sebut tadi, ulanglah surah yang kita hafaz itu beberapa kali. Baca Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali, 10 kali. Nanti baca Qul huwallah sebanyak-banyak yang kita suka. Itu mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama yang lain pula mengatakan begini, bahawa sujud lama lebih baik kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan paling hampir, aqrabu, sehampir-hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Itu hampir kita dengan Allah semasa sujud. Maka fa'aksirud doa, banyakkanlah kamu berdoa masa sujud ini. Ini disuruh kita banyakkan doa masa sujud, minta pada Allah Ta'ala. Ya, ini pun kita dah ulang-ulang sebut. Kalau dia semayang sendiri, betul. Kalau semayang berjamaah, jangan kita lama sujud melebihi imam. Imam sudah bangkit tahiyat akhir, Allahu Akbar, kita kena ikut imam duduk tahiyat akhir. Jangan duduk sujud lama. Imam dah sampai asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala. Tengok dia tak bangkit-bangkit lagi. Meninggal ke apa dia ni? Apa hukumnya? Batal salat dia, kecuali dia niat mufaraqah. Masalahnya dia niat makmuman ikut imam, tapi dia tak ikut imam, batal salat dia. Habis tu dia kata Nabi suruh lama doa. Itu kalau semayang seorang-seorang ataupun imam sujud lama, tu tak apa, kita sujud lama sama macam imam. Yang jadi masalah semayang seorang sujud kejap, semayang berjamaah pula orang dah bangkit dia tak bangkit. Ada tu dah sampai, kita dah sampai kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tak bangun lagi dia. Dia ni masalahnya, dia kata dia makmum, batal semayang dia tu kerana menyalahi perbuatan imam. Jadi kalau dia hendak berdoa, semayang sendiri-sendiri, doalah lama-lama dalam sujud itu. Faham tak ya? Macam pernah buat je, tak ada. Ini banyak surau masjid ni. Baca satu hadis sudah bikin hukum. Betul lah, memang suruh banyakkan doa masa sujud, tapi semayang sorang-sorang lah. Bangun malam-malam ke, semayang duha ke, sujud lama-lama tu. Ya, bagus. Sebab hampir kita dengan Allah, itu tempat kita munajat. Sebab itu kata para ulama, hebatnya sujud ni apa dia? Apa hebat sujud? Hebatnya sujud, kita merintih di bumi, didengar oleh Allah. Didengar sampai ke langit, doa kita tu didengar. Padahal kita berdoa di bumi. Itu hebatnya. Allah Rabbi. Itu kita merintih di bumi, Allah mendengar. Imam Abu Isa At-Tirmizi mengatakan di dalam kitabnya, para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sebahagian daripada mereka, hal yang mana ni? Mana lebih bagus, lama berdiri ke lama sujud? Sebahagian daripada mereka, yakni para alim ulama, menyatakan bahawa lama berdiri dalam solat lebih baik daripada lama rukuk dan sujud. Sebahagian yang lain menyatakan bahawa lama dalam rukuk dan sujud lebih baik daripada lamanya kita berdiri. Maka itulah, kalau ikut amalan mazhab Syafi'i, bulan Ramadan bulan ibadah. Sembahyang tarawih di sisi mazhab Syafi'i, sunat imam tarawih baca surah panjang-panjang. Itu yang kita pun buat masjid, 1 juzuk 1 malam. Kosong masjid tu, sekian dimaklumkan. Sebab duk bahas ni lah, bahas mana lebih bagus. Ya, mazhab Hanafi dan yang lain, dia kata mana lebih bagus, lama berdiri ataupun panjang sembahyang ataupun banyak rokok dan sujud. Mazhab Hanafi diambil lebih bagus banyakkan rokok dan sujud, kerana mereka mengambil hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi sebut, bila kita rokok, bila kita sujud, ni dosa yang atas kepala kita ni gugur semua sekali. Macam kita ni duk pikul dosa bila rokok, gugur dosa bila sujud, gugur dosa. Sebab itulah mereka ambil hadis tu, kita banyakkan sembahyang, banyak rokok, banyak sujud, banyak gugur dosa. Mazhab Syafi'i pula, lama berdiri lebih bagus. Jadi saya ceritakanlah pengalaman saya belajar dulu di negara Syria ni. Syria tempat kita belajar, masjid dekat-dekat dekat. Masjid ni sini satu, saya ingat dekat bukit sebelah sana ada satu masjid. Sebab penempatan mereka ni padat. Kalau sini mazhab Syafi'i, sana tu mazhab Hanafi. Sini mayang tarawih baca surah panjang, sana mazhab Hanafi baca surah pendek sebab dia banyak rakaat. Masjid dia orang lepas Fatihah tu waladdallin amin, imam baca begini,
amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Allahu akbar. Masya-Allah, dua ayat. Kita orang di situ lah. Nakal masa tu nakal di situ. Habis cepat. Habis cepat dua ayat. Oh, cepat. Dua ayat habis sana. Sini pergi masjid tak habis lagi. Tapi budak-budak hafiz Quran suka pergi masjid tu sebab dia hafiz Quran. Dia dengar imam baca tu seronok dia. Itu pengalaman lah. Mazhab Syafi'i. Tapi tak ada gaduh-gaduh sebab dua-dua betul. Ya. Baik, itu nak ceritanya kenapa setengah masjid menganjurkan tarawih tu baca panjang. Balik tajuk kita ni. Maka sebahagian yang lain kata lama rokok, lama sujud lebih bagus daripada lama berdiri. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan berhubung dengan hal ini ada dua hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Imam Ahmad abstain. Kak, benda apa abstain tu kak? Sama juga kitab yang tu abstain juga dia tulis. Benda apa kak abstain? Ada orang putih ni. Saya baca Quran Arab Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah rawa fihi hadithani 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Gini. Jadi ada dua hadis. Satu hadis cerita bagus lama berdiri, afdal lama berdiri. Satu lagi bagus lama sujud sebab sehampir-hampir kita dengan Allah masa sujud. Jadi Imam Ahmad dia tidak berpihak mana-mana. Dia tidak putuskan yang mana lebih bagus. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi dia tidak mengatakan ini maknanya dua-dua baguslah. Dua-dua bagus. Ini panjang lagi cerita ni tentang mana bagus lama berdiri ke lama sujud ni. Imam Ishaq mengatakan pada siang hari banyak rokok dan sujud lebih bagus, lebih baik. Sementara pada malam hari lama berdiri lebih bagus, lebih baik. Kecuali seseorang yang membaca satu juzuk penuh di malam hari, maka banyak rokok dan sujud lebih saya sukai kerana dia telah membaca hizibnya dan memperolehi keuntungan daripada rukuk dan sujudnya. Baik, ini bicara soal mana lebih bagus. Dua-dua bagus. Yang kita cerita mana lebih bagus. Imam Tirmizi mengatakan, Imam Ishaq menyatakan demikian kerana Nabi SAW solat pada malam hari disifatkan dengan lama berdiri, sedangkan solat baginda pada siang hari tidak disifatkan, tak sama seperti solat baginda pada malam hari. Cerita hadis Huzaifah tadi kan, Huzaifah cerita Rasulullah sembahyang malam baca surah Baqarah, surah Ali Imran, itu baru satu rakaat. Baik, disitulah hujah mereka. Apabila melakukan sujud tilawah, maka disunatkan untuk membaca zikir yang kami jelaskan dalam bacaan sujud ketika solat. Selain itu disunatkan pula disertai dengan bacaan ini bacaan sujud tilawah. Nanti kita akan bincangkan apa maksud sujud tilawah. Baik, apa bacaannya maksud sujud tilawah? Kita baca Allahumma ja'al hali indaka zukhran wa a'zim li biha ajran wa da'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Disunatkan juga baca subhana rabbina in kana wa'du rabbina lama fa'ula. Bacaan terakhir ini juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Ini sujud namanya sujud tilawah.
Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasai. Ini semua nama-nama kitab hadis ya. Sunan Abi Daud ni nama kitab hadis lah. Jadi Imam Nawawi ni dia rujuk banyak kitab hadis. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau dalam sujud Al-Quran, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ataupun Nabi baca pada sujud Al-Quran, sujud ini kita panggil sujud tilawah. Nabi baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadisnya hasan, hadisnya sahih. Dan Imam Al-Hakim menambah dalam hadis yang lain, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Baik, tambahan ini sesuai dengan syarat periwayatan as-sahihain. As-sahihain ini kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan lafaz Allahumma ja'alha li indaka zukhran diriwayatkan oleh Imam Tirmizi secara marfu' daripada riwayat Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan. Imam Hakim mengulasnya, hadis itu dinilai dihukumkan sahih. Baik, begini Kak, senang ceritanya begini. Kita habis cerita sujud waktu sembahyang ya. Dalam sembahyang ada berapa jenis sujud? Ni soalan periksa ni masuk akhir tahun. Dalam sembahyang ada berapa jenis sujud? Satu, sujud rukun. Sujud rukun tu 2 kali setiap rakaat tu lah. Itu sujud yang rukun. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi ni sebab tertentu. Nanti sebelum salam, sujud sahwi ni pada rakaat yang keberapa? Rakaat yang akhir. Bagus, lulus cemerlang. Rakaat akhir sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2. Sebelum salam ke selepas salam? Khilaf ulama. Kita amalkan sebelum bagi salam. Ada pendapat kata selepas salam. Okey. 2 dah. Sujud rukun tu sujud sembahyang kita tu. Sujud satu lagi sujud sahwi. Yang ketiga, dalam sembahyang ada namanya sujud sajdah. Sujud sajdah ataupun sujud tilawah. Sujud sajdah itu 3 jenis sujud dalam solat. Di luar solat ada berapa jenis sujud? Saya dah tunjuk 2. Satu namanya sujud syukur. Yang kedua sujud tilawah, kerana bacaan. Jadi sujud tilawah ni dia berlaku dalam sembahyang, dia berlaku juga di luar sembahyang. Betul? Jadi kalau begitu ada berapa jenis sujud semuanya? Ada 4 jenis sujud. Cuma 3 berlaku dalam sembahyang, dan 1 berlaku di luar sembahyang saja, sujud syukur. Dan ada 1 lagi dalam sembahyang boleh berlaku, luar sembahyang pun boleh berlaku, namanya sujud tilawah. Soalan seterusnya, apa beza sujud sejadah dengan sujud tilawah? Bezanya adalah pada sebutan saja. Dia sama macam orang Kelantan berkelahi dengan orang KL. Orang KL kata ini beg plastik, orang Kelantan dah ini supiknya, sebagainya. Beg plastik, ini jabe. Jabe dia. Kukmu lah. Saya orang Johor kat dulu sana. Apa yang gelenyar-gelenyarnya? Banyak-banyak. Ada pula panggil supit ngok-ngok. Macam-macam istilah suka.
Kaya betul bahasa dia orang itu. Kita standard je beg plastik. Beg plastik. Allah Rabbi ya. Itu namanya bunyi je, benda sama. Sujud tilawah, sujud sajadah. Baik. Sujud tilawah ni berlaku dalam sembahyang. Kadang-kadang berlaku di luar sembahyang. Sebab apa? Sebab imam membaca ayat-ayat Quran yang ada padanya ayat sajadah. Soalan seterusnya, berapakah ayat sajadah dalam Quran? 5 saat dari sekarang jawab dalam hati. A 13, B 14, C 15, D tiada satu pun di atas. Ini banyak cikgu-cikgu ni. Okey, ada berapa banyak? 14. Okey. Soalan seterusnya akan seronok asyik tanyalah ustaz je. Sekarang ni pula rancangan ustaz lah tanya. Soalan seterusnya, dalam ayat sajadah itu ada satu surah, 2 ayat sajadah. Surah apakah itu? 5 saat dari sekarang. Dengar soalan tu. Penonton-penonton di rumah boleh jawab. Penonton di rumah pun ada. Dalam Quran ada 114 surah. Pada ayat sajadah ada satu surah dalam Quran mengandungi 2 ayat sajadah. Surah apakah itu? 5 saat dari sekarang. Jawapannya Siri akan datang. Jawapannya surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ada 2 ayat sajadah. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Dalam ayat sajadah ini dibaca imam dalam sembahyang. Jadi imam turun surut sajadah. Biasanya subuh Jumaat kan, surah Alif Lam Mim sajadah. Kita tunggu-tunggu untuk imam baca ayat sajadah tu. Jadi bila imam sampai pada ayat sajadah, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam pun turun sujud sajadah. Imam turun wajib ke sunat? Sunat. Imam turun sujud sajadah tu sunat. Tapi kita makmum wajib ke sunat turun sujud sajadah? Jawapannya wajib kerana mengikut imam. Bagus, cemerlang. Nanti hadiah minta dengan Kak Mardiana. Jangan minta kat saya, minta kat Kak. Okay. Wajib imam sunat sebab baik. Soalan seterusnya, kalau imam baca ayat sajadah, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam tidak turun sujud. Soalannya, adakah kita wajib turun sujud ataupun sunat? Jawapannya, soalannya, kalau kita turun sujud boleh atau tak boleh? Jawapannya, kalau kita turun sujud, imam tak turun, kita turun, batal solat kita kerana menyalahi imam. Kan kita sebut makmuman ikut imam. Jadi sedangkan sujud sajadah tu sunat. Jadi imam turun, kita wajib sebab kita niat ikut imam. Tapi imam turun sunat aja. Oleh kerana sunat, imam memilih tak mau turun sujud sajadah, kita kena ikut imam. Imam tak turun, kita tak boleh turun. Menyumpah kita kat belakang, makcik datang pagi-pagi nak sujud sajadah, imam tak sujud, tak gunanya imam.
Itu makcik buat laporan. Ngompat kat belakang dosa tu. Ya. Tapi itulah kaedah dia. Kalau imam tak turun sujud sajadah, kita tak boleh turun. Kerana kita ikut imam, ya. Jelas, ya? Okey. Kalau degil juga, kita turun juga lawan tok imam. Batal sembahyang kita. Soalan seterusnya. Banyak soalan ni. Ini peksa tengah tahun ni. Bulan berapa dah ni? Bulan 6, bulan 7. Elok ni. Soalan seterusnya. Kita masuk masjid, imam baca surah sajadah, kita belum lagi masuk sembahyang, baru nak masuk masjid. Tapi imam dah baca sembahyang subuh tu, kita lewat, dah sampai ayat kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam pun turun, makmum pun turun, kita baru masuk. Boleh tak kita sejadah? Boleh. Sebab walaupun kita belum sembahyang, asalkan kita mendengar orang membaca ayat sajadah, sunat juga kita turun sujud sajadah. Walaupun kita duduk tepi tu je, dengar tok imam baca ayat sajadah, kita duduk tepi tu, sunat juga kita sujud bersama imam. Cuma kita tak ikut imam, kita sujud kerana mendengar bacaan ayat-ayat tilawah itu, ayat-ayat sajdah itu. Sunat turun juga. Boleh faham tu? Boleh faham? Nak sebut sujud sajadah ni, dia bukan berlaku dalam sembahyang je, di luar sembahyang pun. Padahal dia sembahyang, kita tak sembahyang, sunat juga kita turun sujud sajadah. Jadi contohnya, akak baru sampai dekat pintu belakang, akak tak sembahyang lagi, belum sembahyang lagi, belum takbir pun, imam dah sujud, akak turun sujud ikut imam. Nanti imam bangun, kita pun bangun, akak baru mula takbir, Allahu Akbar. Itu contoh. Boleh faham? Okey. Kalau boleh faham, tak payah soal. Tu sebab tak payah tanya soalan. Rancangan kita, ustaz tanya, ustaz jawab, selesai. Okey, boleh. Okey, itu soalan-soalan bersabit dengan sujud sajadah tadi. Jadi kena faham, sujud sajadah itu sunat dilakukan sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Walaupun kita tak sembahyang dengan dia, walaupun kita tak baca Quran, dia yang baca Quran, kita tengah main handphone, tengah main handphone, masak apa hari ini, dengar dia baca ayat sajadah, kita sunat letak handphone, kita sujud sunat. Atau nama sujud tilawah, yang baca dia, kita dengar, kita pun sujud sunat, sujud sama. Baik, itu nak sebut sujud sajadah. Soalan seterusnya, membaca ketika sujud itu wajib atau sunat? Sunat. Jadi kalau tak baca pun tak apa. Tapi kalau nak baca, bacalah. Ini antara zikir-zikir semasa sujud. Yang biasa kita amalkan yang mana, Kak? Yang tu kan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Amalkan yang itu, ya. Ataupun buka muka surat 113 tu, pada indeks 143. Yang ni yang biasa kita baca ni. Jumpa riwayat, kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, Nabi baca, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah ahsanul khaliqin. Boleh amal yang ini? Boleh?
boleh. Ataupun bacalah mana-mana tasbih masa sujud pun boleh. Boleh ya? Kerana bacaan masa sujud tu sunat aja. Yang penting kita sujud itu. Soalan seterusnya, kalau kita sujud di dalam sembahyang, kita sujud, kita naik aja kan. Sebab tu sujud sajadah tu dia tak sunat angkat tangan tak macam kita nak rokok, Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamidah, angkat tangan. Jadi sujud sajadah ni dia tak perlu angkat tangan. Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Terus sujud, nanti terus bangun. Tidak sunat juga kita duduk istirahat, terus bangun. Itu di dalam solat. Kalau di luar solat, dengar kita tengah main handphone, masak apa hari ini? Main phone, dengar orang baca ayat sajadah, ataupun kita baca Quran sampai ayat sajadah. Macam mana kita nak buat? Di sisi mazhab Syafi'i kita buat begini. Kita letak Quran, kita menghadap kiblat, sama ada duduk atau berdiri, angkat tangan, Allah, niat sujud sajadah. Aku sujud sajadah. Allahu Akbar, tangan letak sini, terus sujud. Bacalah Allahumma lakas sajjatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadah. Sampai habis, bangun duduk. Duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab kita Syafi'i. Jelas? I cannot hear you. Okey, soalan yang bagus. Okey, jadi kalau kita baca Quran, tengah baca Quran sampai sajadah, letak Quran tepi. Okey. Syarat dia sama macam syarat solat. Apa syarat solat? Berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Syarat dia sama. Mesti ada wudu, mesti tutup aurat, mesti menghadap kiblat. Sama macam solat juga. Boleh? Boleh. Jadi caranya letak Quran tepi, sama ada berdiri ataupun duduk, kita angkat tangan. Allah, niat kita aku sujud sajadah. Allahu Akbar, sujud sekali. Bangun, duduk, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Walaupun ada satu pendapat lagi, tak payah tu semua, letak Quran terus sujud aja. Tapi kita mazhab Syafi'i agak tertib sikitlah. Ya, sebab kita di luar solat, bukan dalam solat. Itu sujud sajadah. Berapa kali sujud? Sekali saja. Itu namanya sujud sajadah. Boleh? Itu kalau sujud sajadah dilakukan di luar solat. Baik. Kemudian sujud syukur. Sujud syukur nanti belum sampai babnya, tapi oleh kerana dah masuk bab sujud ni, kita cerita sujud solat, rukun solat, sujud apa tadi? Sahwi, sujud sajadah, sujud syukur, sujud syukur. Sujud syukur tidak berlaku dalam solat, hanya di luar solat. Betul? Kenapa kita sujud syukur? Kerana mendapat nikmat-nikmat yang baharu. Kalau nikmat itu mudawamah, sentiasa, tak sunat sujud syukur. Contohnya apa? Kita dalam sihat.
tak sunat sujud syukur walaupun kita syukur kita ni sihat. Sebab dianggap nikmat itu nikmat yang berkekalan. Nikmat yang baharu ni ialah kita baharu dapat nikmat. Contohnya dapat anak, kan baru. Ataupun nikmat itu berlaku pada orang lain. Anak kita lulus periksa, dapat masuk kerja pegawai besar, CEO. Suami kita jadi panglima, kita pang-6. Besar kita. Suami panglima, dia pang-6. Sujud syukur. Sujud syukur. Itu namanya sujud syukur kerana nikmat-nikmat yang baharu. Walaupun yang dapat itu orang lain, anak kita dapat, anak kita lahir, kita dapat cucu. Kita sunat sujud syukur. Yang lulus periksa tu anak kita, kita juga sunat sujud syukur. Yang naik pangkat suami, isteri pun sunat sujud syukur. Kerana nikmat-nikmat yang baharu kita peroleh. Macam mana caranya? Syaratnya sama macam tadi. Menghadap kiblat, berwuduk, tutup aurat. Ya, boleh. Cuma bezanya dia tak berlaku dalam solat, dia berlaku di luar solat. Ya, jadi caranya sama juga. Kita menghadap kiblat, tutup aurat, angkat tangan Allah dengan niat sujud syukur. Jadi kita pun sujud kepada Allah. Dalam sujud tu bacalah bacaan sujud tadi. Subhana rabbil a'la pun boleh. Allahumma lakas sajadtu wa bika amantu pun boleh. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu boleh. Tak baca pun tak apa, yang penting sujud. Kerana apa kak? Syukur. Ustaz kahwin akak sujud pun boleh. Support lah sikit, amin lah sikit. Amin Allah. Okey, itu namanya sujud syukur. Nikmat yang diperolehi. Boleh ya? Okey. Sujud, kemudian bangun, beri salam, duduk beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita takbir ni masa berdiri ke masa duduk? Dua-dua boleh. Masa berdiri pun boleh, masa duduk pun boleh. Yang penting angkat takbir tu, Allahu Akbar. Sujud sekali, kemudian duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Berapa lama tempoh sujud syukur ni? Anak kita lulus hari ni, dapat berita anak kita SPM cemerlang 11A+. Oh, amin ya Rabb. Ya, lulus cemerlang anak kita. Kita pun dapat berita. Dia call mama, ayah, daddy, mami, papi. Mama, papa, adik lulus cemerlang 11A. Baik. Kita pun masa tu tengah kuliah, takkan nak sujud sejadah masa ni, sujud syukur masa ni kan. Bila tempoh masa dia, benda tu agak subjektif lah, subjektif. Dia lama ataupun baru atau lama kan benda subjektif. Kalau hari ni dapat berita anak kita melahirkan cucu, ataupun anak kita lulus periksa, suami naik pangkat, agak-agak kalau kita sujud malam karang tu baru ke lama? Boleh anggap baru juga kan. Tapi kalau dah 3 hari, 2 hari, orang panggil dah lama. Itu kata subjektif. Tapi pensil ni kalau beli baru 2 hari, kan baru lagi. Baru 2 hari beli. Itu kan subjektif. Jadi ukuran baru lama ni dia ikut kepada pandangan masyarakat. Jadi panggil kita panggil apa dah? Adat masyarakat. Jadi kalau
dapat anak dah lulus, patutnya dapat berita ni tadi, balik sekarang. Sebab masa ni tengah kuliah. Balik nanti contohnya lepas mayang Zuhur ke ataupun sebelum Zuhur ke, kita pun sujud syukur. Agak-agak baru ke lama tu, baru lagi, sebab berita tu sampai 10.30. Baru lepas asar pun rasa baru lagi. Tapi kalau Zuhur besok, lama dah. Tu benda subjektif dia panggil, ya. Jadi kalau begitu, tu sujud syukur ni tempoh dia ni payah nak dikatakan berapa lama, kecuali ikut mata masyarakat. Dipanggil pendapat, dipanggil adat masyarakat. Boleh faham tu? Sebab ada juga kadang-kadang dah seminggu baru nak sujud syukur. Renti kalah. Kenapa ni makcik sujud syukur anak makcik lulus periksa dapat naik pangkat? Bila? Bulan lepas. Basi dah, orang kata basi dah berita tu. Minggu lepas. Kata namanya berita tu dah basi. Itu tak sunat sujud syukur tu. Ya. Ya. Soalan yang bagus. Ini mesti cikgu yang tanya. Kita tengok orang main bola, akak tengok bola juga rupanya, ya. Tak? Jaringkan gol, sujud syukur dekat padang. Setengahnya pakai seluar pendek. Setengahnya entah mana kiblat talanya. Ini namanya berlaku perbezaan pendapat, khilaf ulama. Tadi saya bercakap di sudut mazhab kita Syafi'i. Mazhab yang lain ni dia ada pendapat lain. Jadi bagi mereka tak ada wuduk pun boleh. Tapi kadang-kadang kita sangka baik, mungkin dia sebelum main bola ambil wuduk, siapa tahu. Kita jangan ingat budak-budak tu nakal, ada juga yang bagus-bagus tu. Betul. Payang tak tinggal. Ada budak-budak bola ni. Payang ni. Ya. Lepas tu main bola. Mana tahu dia ada wuduk kan, sangka baik lah. Habis ustaz tengok dia pakai seluar pendek. Ada mazhab yang lain aurat itu sampai ke lutut. Jadi atas lutut sikit tak apa dia kata. Tapi kita jangan pula pening nanti tengok semua imam pakai seluar pendek. Demam gitu kan. Atau mazhab dia. Ya. Tapi itu kita pun tengok itu bukan mazhab. Itu bukan aurat. Dia ada aurat dalam solat, ada aurat di luar solat. Itu mazhab dia lah. Jadi ada mazhab yang tak perlu wuduk, ada mazhab yang berpendapat mana-mana pun boleh, semuanya kiblat belaka. Itu khilaf, sebab dia hanya sujud syukur. Dan mereka berkata sujud itu bukan solat. Sebab tu dipanggil sujud syukur. Kita pula anggap dia sama macam solat. Kena ada wuduk, menghadap kiblat. Yang paling kita tak setuju, kadang-kadang dalam benda haram pun dia sujud syukur. Benda haram kita tak boleh sujud syukur. Sujud syukur ni nikmat-nikmat yang baharu, tetapi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Dia menang nombor ekor, nombor 1, first prize dalam sport toto, sujud syukur. Ini menghina Allah namanya, dipanggil istihza. Apa hukumnya? Haram. Kalau dia buat juga haram. Ya, tak boleh. Itu benda-benda haram. Menang ratu cantik, I tak sangka I menjaya. Sujud syukur. Dalam bulan-bulan masa tu dia sujud syukur tu pula pakai baju yang sendat-sendat pula. Itu namanya bukan lagi haram. Orang Melaka kata itu haram. Tambah sikit kak. Orang Melaka lah tu yang nambah itu. Haram apa kak? Kak jangan kak. Dosa je kak tu. Yalah, satu haram sebab dia masuk ratu cantik. Kedua, dia pakai baju tu kat belah tepi. Sujud syukur dia belah tepi tu.
Orang masuk Ratu Cantik ni kan pakai baju renang kan. Berjalan pun mesti ala catwalk tu. Saya tak tengok ni orang beritahu. Kau ingat saya tengok apa kak? Orang beritahu saya kan. Dia jalan mesti ala catwalk. Kalau jalan macam akak pergi masjid tu tak boleh kak. Tu jalan pergi pasar tani tu tak jadi. Dia jalan catwalk tu. Akak jalan macam itik nila. Tak ada. Isi borang pun gagal. Dia nak tengok ada shape dia. Kalau shape macam tiang ni, minta borang tu dia tak bagi dah. Kan tiang ni tak bagi. Nak masuk cantik. Ni saya tak tahu, orang bagi tahu. Itu sujud syukur tu saya kata tu 2 kali haram. Haram tu. Itu orang Melaka panggil haram tu tau. Sekian sajalah. Baik tajuk kita kak, tajuk kita tu. Jadi itu namanya sujud syukur. Jelas ya? Jadi kalau kita dapat nikmat yang baharu, jangan lupa sujud syukur. Allah Rabbi. Sujud inilah benda yang paling dibenci oleh syaitan. Sebab itu bila kita sujud pada Allah, syaitan menangis. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah sebut, kita sujud tu syaitan menangis. Kata syaitan, umirtu an asjuda fa aba, diperintah aku sujud, aku tak mau. Diperintah anak Adam sujud, mereka sujud. Celakalah aku, celakalah aku. Lepas tu bila kita sujud ini suatu benda yang Allah sangat-sangat bangga. Lepas tu kalau dapat nikmat, jangan lupa sujud syukur. Ya, ni sujud syukur ni. Okey. Lepas tu kita sembahyang tu berapa kali sujud? 2 kali. Sebab apa kita sembahyang sujud tu 2 kali? Kata iblis, disuruh aku sujud, aku tak mahu. Disuruh anak Adam sujud, mereka sujud. Kata para ulama, iblis tu Allah suruh sujud sekali je pada Nabi Adam kan. Iblis tak mau. Sebab tu kata alim ulama, kita sujud 2 kali. Pertama, kerana akur perintah Allah. Yang kedua, kerana nak menghinakan iblis. Nak hinakan iblis, macam kita nak perli iblis, suruh sujud sekali pun malas. Tengok kami berapa kali sujud? 2 kali. Itulah hebatnya orang sujud. Sebab itulah disuruh kita ni lama sujud itu. Jadi bila lama, itu yang iblis menangis, iblis celakalah. Iblis suruh sujud tak mau dia. Kita sujud tu lama. Allah Rabbi. Itu besarnya sujud. Habis bab sujud, bab seterusnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang ke-17, zikir ketika bangun daripada sujud dan duduk di antara 2 sujud. Disunatkan untuk bertakbir ketika mulai bangkit daripada sujud dan memanjangkan bacaan takbir hingga duduk dengan sempurna. Telah kami jelaskan sebelumnya tentang jumlah takbir di dalam solat. Perbezaan pendapat tentang memanjangkan bacaan takbir dan panjangnya takbir yang membatalkannya. Setelah selesai mengucapkan takbir daripada duduk dengan sempurna, kita pun masa nak bangkit tu takbir Allahu Akbar, duduklah antara 2 sujud. Baik. Jadi duduk antara 2 sujud itu rukun ke sunat? Duduk itu rukun. Membaca ketika duduk antara 2 sujud sunat. Jadi kena bezakan yang mana rukun, yang mana sunat.
Jadi rukun tu sunat. Wajib. Duduk antara dua sujud beserta tumakninah wajib dan rukun solat. Adapun membacanya waktu duduk itu sunat aja, tak baca pun tak apa. Tapi disunatkan kita membacanya. Apa kita nak baca masa duduk itu? Apa yang telah kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain-lain daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis yang telah berlalu takhrijnya tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Lamanya baginda berdiri dengan membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Lamanya ini kita dah bacakan bagaimana satu hari seorang sahabat mulia namanya Sayyidina Huzaifah. Jadi Sayyidina Huzaifah ni dia pernah sembahyang malam dengan Rasulullah. Jadi masa sembahyang malam tu lepas Fatihah Nabi baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Lama tiga surah panjang. Kemudian Rasulullah rakaat. Lama rakaat itu sama lama dengan berdiri baca tiga surah tadi, sedikit je kurang. Jadi kemudian Nabi i'tidal pun lama berdiri i'tidal, sedikit kurang daripada rukuk. Kemudian Rasulullah sujud dan juga Nabi sujud itu lama, sama lama dengan berdiri, kurang sikit aja. Kemudian Rasulullah pun duduk antara dua sujud, lama juga, sedikit dia kurang. Baik. Lamanya rokok baginda mendekati lamanya waktu berdiri, lamanya sujud baginda mendekati lamanya waktu berdiri. Itu maknanya tempoh sujud itu lama, tapi sikit kurang daripada berdiri i'tidal tadi. Jadi Sayyidina Huzaifah ni dengar di antara dua sujud baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Lama tu, lama duduknya sama macam lama sujud. Jadi kita ni kalau nak beramal, tadi berdiri baca lama, rokok pun baca lama, masa duduk antara sujudnya apa nak baca? Habis dah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Imam tak turun-turun lagi sujud. Ini biasanya kalau kita ikut imam yang qiyamul lailnya panjang lama tu. Jadi kita baca Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli sebanyak-banyak mungkin. Ya, itulah yang disebut oleh Sayyidina Huzaifah lamanya duduk baginda Rasul tadi. Nabi baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Minta ya wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Baik. Tengok riwayat yang lain pula. Apa yang kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang menceritakan ketika beliau Ibnu Abbas ni menginap di rumah makciknya yang bernama Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ni adalah isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang isteri Rasulullah namanya Maimunah. Jadi Ibnu Abbas dia tidur di rumah makciknya Maimunah. Jadi waktu malam tu Nabi bangun dan solat Nabi SAW pada malam hari. Disebutkan ketika baginda mengangkat kepala daripada sujud, Abdullah Ibnu Abbas ni dia dengar Nabi baca, apa Nabi baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
Kita baca wa'afini wa'fu anni. Salah kau? Betul. Dalam riwayat Imam Abi Daud ada tambahan. Ada tambahan wa'afini. Wa'fu anni. Wa'fu anni tidak diambil daripada hadis-hadis, tapi itu diambil daripada kalam para ulama. Salah ke kalau kita tambah wa'fu anni? Tak salah. Tak salah sebab Nabi sebut tidak dibenarkan di dalam solat kecuali 3 benda boleh. Pertama, dalam solat dibenarkan baca Quran, berzikir, berdoa. Jadi wa'fu anni itu kita niat doa. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang biasa kita amalkan itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tambahan lagi wa'fu anni. Tak salah, ya. Sanad hadis ini dinilai hasan. Baik, saya nak habiskan, nanti kita masuk soal dan juga perbincangan. Kemudian pada sujud yang kedua sama juga. Ini masuk sujud yang kedua. Kita habiskan dulu duduk antara dua sujud, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Para ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, soalannya di sini, dia bila membaca doa-doa ini sunat saja. Saya ulang, membaca doa ni sunat. Yang wajib apa dia tadi? Duduk antara dua sujud beserta dengan tumakninah, itu yang wajib. Jadi baca doa ni sunat. Walaupun sunat, bacalah betul-betul. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang jadi masalah hari ni baca tak berapa nak betul. Rabbighfirli wajburni pakni dini wa'fani. Baca kena betul, ya. Dia doa ni kalau kita nak minta betul-betul. Rabbighfirli warhamni. Okey. Di sini ada petunjuk Nabi ajar kita Rabbighfirli, ya Allah ampunkan saya. Berulang-ulang kali saya sebut kenapa Rasulullah ajar kita minta Allah ampunkan kita. Kemudian lepas minta ampun, minta warhamni, rahmatilah saya, sayangilah saya ya Allah. Mengapa? Soalnya mengapa? Baik. Kalau kita semak hadis-hadis Rasul, apakah ucapan akhir Rasulullah, doa Nabi di akhir hayat? Ini jugalah yang kita patut baca. Kata Sayyidatina Aisyah, di akhir hayat Nabi berdoa begini, Allahumma ghfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampunkan saya, rahmatlah saya. Dua. Jadi tengok dalam doa ni pun Nabi ajar kita Rabbighfirli warhamni. Akhir hayat Nabi pun Nabi minta Rabbighfirli warhamni. Satu hari Rasulullah dan sahabat hantar jenazah. Nabi pun ajar sahabat, mintakan ampun untuk saudara kamu ni. Nabi suruh doakan Allah maghfir lahu. Dan sembahyang jenazah pun apa doa kita baca? Allah maghfir lahu warhamhu. Dua benda ni benda yang besar. Minta ampun, minta rahmat. Soalannya mengapa? Minta ampun, minta rahmat. Jawapannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita dua benda ni mustahab. Minta ampun, minta rahmat. Sebab apa? Sebab syurga tidak boleh dimasuki oleh orang yang ada dosa.
kecuali setelah mendapat ampunan. Itu sebab Nabi suruh minta ampun. Mintakan orang mati tu ampun. Kita pun besok kalau dah nyawa sini, jangan lupa Allahumma ghfirli warhamni ataupun rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunkan saya. Boleh? Sebab syurga tidak boleh dimasuki kecuali orang yang telah mendapat ampunan. Yang pertama, itu sebabnya doa-doa ni Nabi ajar kita mintalah ampun, mintalah ampun. Yang kedua, minta rahmat. Sebab apa minta rahmat? Sebab syurga ni tempat yang sangat-sangat mewah. Tak boleh orang nak masuk syurga kecuali dengan rahmat, dengan belas ihsan. Orang kampung saya panggil blessing, you know. Blessing aja. Kalau Allah tidak rahmat, kita nak masuk itu kawasan bukan lagi elit, super elit syurga ni. Mafrusyat, maknanya semua sekali dah ada. Bukan sekadar perabot-perabot. Kapet-kapet yang tebal-tebal, cawan-cawan yang bersusun, bantal-bantal yang bersusun. Tak cukup lagi dengan pelayan-pelayan wildan. Allah sebut, kalau kamu tengok budak-budak yang jadi pelayan syurga tu, wildanun mukhalladun idza ra'aitahum, kalau kamu tengok macam mutiara-mutiara, cantik budak-budak tu. Dahsyat, mewah sungguh lah syurga ni. Lepas tu nak bayar macam mana kan? Hanya dengan rahmat dia boleh masuk. Dengan amal kita, Allah, kalau setakat dalam tabung letak RM10 belum lagi kan? Akak letak RM1,000 kan? Itu contoh kan? Hanya dengan rahmat dia sekarang ni. Itulah yang kita dok cari, ampun dan rahmat. Itu Nabi ajar kita. Jadi waktu doa Rabbighfirli warhamni, biar minta sungguh-sungguh, ya Allah ampunkan saya, rahmatlah saya. Wajburni, perbaikilah keadaan saya. Warfa'ni, angkatlah darjat saya. Warzuqni, berilah saya rezeki. Wahdini, berilah saya hidayah. Wa'afini, berilah saya afiat. Wa'fu anni, dan beri saya ampunan. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Malam Ramadan, Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Al-Qadar, apa saya nak minta? Nabi kata, minta pada Allah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan hujung tu kan, wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nabi, Sayyidina Aisyah tanya, kalau jumpa Al-Qadar nak minta apa? Nabi kata, minta pada Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pengampun, sukakan keampunan, ampunkan saya. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Terjemahannya sama, ampunkan saya. Tapi satu bunyinya Rabbighfirli, satu bunyinya wa'fu anni. Begini bezanya, kata para ulama, Rabbighfirli ni Allah ampunkan dosa, tetapi ada masih bekas-bekas. Tapi kalau Allah beri wa'fu anni, kalau Allah beri wa'fu anni, memang dosa itu langsung tak punya bekas. Dalam bahasa kampung saya dipanggil total loss. Saya cakap Melayu tak pandai kan? Tak ada kesan, tak ada kesan. Itu wa'fu anni itu, keampunan yang tidak ada bekas. Allah harap. Kalau ampun yang Rabbighfirli itu dia agak general. Jadi Allah ampun tapi masih ada bekas-bekas. Tapi kalau Allah bagi yang namanya wa'fu anni, kata para ulama, itu ampunan yang langsung tak punya bekas.
Oh, besar lagi mana? Wa'fu anni. Sebab tu Nabi kata pada Aisyah, minta Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa, engkau sukakan keampunan, fa'fu anni, ampunkanlah saya. Atau malam al-qadar. Sebab tu ulama letak di hujung tu wa'fu anni, ampunkan saya tu. Baik. Itu beza rabbighfirli dengan wa'fu anni itu. Bunyinya sama, terjemahnya sama, tapi maksudnya agak lebih mendalam. Kemudiannya dalam hadis ni juga sebut wa'afini, afiatkan saya. Ada dalam hadis riwayat Abu Daud kan. Kita pun tambahlah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Afini ni minta afiat. Afiatkan saya ya Allah. Apa beza sihat dengan afiat? Kita bertemu siri yang akan datang. Akak, biasa orang tanya apa khabar kak? Alhamdulillah sihat wal afiat. Dulu kalau tulis surat itu kita selalu kehadapan ibu dan ayah, semoga berada di dalam sihat wal afiat. Wa tu kan dan, sihat dan afiat. Apa beza sihat dengan afiat? Dia wording Arab ni dia ada makna tersendiri macam rabbighfirli dengan wa'fu anni. Terjemahnya sama kak, tapi di mana beza dia? Tadi saya dah sebutkan rabbighfirli itu ampunan yang masih ada bekas-bekas. Tapi yang namanya wa'fu anni itu ampunan yang tak ada bekas, habis. Total loss. Hapus kira habis. Baik, sekarang ni apa beza sihat dengan afiat? Dalam doa kita, Nabi ajar kita, Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. Betul? Tak minta kan Allahumma, ya Allah sihatkanlah badan aku, sihatkan pendengaranku, sihatkan penglihatan. Kita minta afiatkan badan, afiatkan pendengaran, afiatkan penglihatan. Apa beza sihat dengan afiat? Baik. Setengah ulama terjemah begini, sihat ini hanya atas dunia, tapi afiat di dunia dan akhirat. Mana lagi besar kak? Sehat ke afiat? Afiat. Sehat atas dunia aja. Sebab itu apa doa kita baca pada orang mati? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Afiatkan si mati itu. Pernah tak kita minta, ya Allah kau sehatkan si mati itu? Bangun dia sekarang. Kita minta orang mati itu diberikan keafiatan, betul? Wa'afihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nampak sekali lagi kita baca wa'fu anhu. Mula dengan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia, hujung pun ampunkan dia juga. Tapi kan ada beza Allahumma ighfir lahu dengan wa'fu anhu tu, ampunan yang agak berbeza. Okey. Afiat dia bukan sekadar dunia, akhirat pun kita nakkan afiat juga. Sebab tu orang kita bila berdoa jangan hanya minta sihat, minta sekali afiat. Boleh. Sebab tu dalam doa ni dia sebut wa'afini, dia tak sebut wasahini, sihatkan saya Allah, tapi afiatkan saya. Kak, banyak orang sihat kak tapi tidak ada afiat. Betul? Angkat, you know what angkat apa tu? Angkat berat 50 kilo kak, badan dia kak macam saya nak. Dah ada bidang six pack sini, saya ni 6 in 1. Kak, dia orang angkat tu 100 kilo 50 kilo, angkat takbir tak boleh. Mana kuat dia? Dia sehat tapi dia tidak ada afiat. Betul? Sehat,
afiat tak ada. Saya tengok orang berjoging sebelah kubur tu kan, naik bukit pusing tu kan, bagus. Masjid tak sampai. Saya jawab. Bukan marah, sehat tu semua. Mana bagi afiatnya? Tu kita nak afiat, sehat. Oleh pusing bukit, turun bukit, naik tangga masjid, eskalator tak ada ke? Bukan marah, bagi tahu je nak. Geram tengok dia orang. Puasa. Budak 9 tahun melepek, angkat bantal mat dah nak mati mak. Buka lah. Tak boleh mak nak puasa juga. Petang. Nak angkat bantal pun tak larat. Yang dia angkat berat tak puasa, tak larat dia kata. Mana pergi afiat dia? Atau nama sehat tapi tidak ada afiat. Kita nak sehat dan afiat. Sebab tu dalam sembahyang kita minta sehat ke minta afiat ni? Minta afiat. Wa afini, afiatkan saya. Sebab orang yang diberi afiat, dunia pun dia akan sehat, akhirat pun dia akan selamat. Ini yang kita dapat afiat. Sembahyang tetap sembahyang walaupun atas kursi baca akak-akak tu. Ini namanya sebab ada keafiatan. Atau minta afiat, boleh datang kuliah, boleh datang ceramah sebab dia beri afiat. Maka itulah seorang artis, dia dengan afiat ni lebih besar daripada sehat. Dia beri nama anak dia Siti Afiah. Siapakah artis itu? Kita ikuti jawapannya, Syria akan datang. Dia beri nama anak dia Siti Afiah. Baguslah. Itu sebabnya dipanggil, kita nakkan afiat. Jadi mintalah wa'afini, minta afiat. Kemudian oleh kerana kemudian sambunglah Syria akan datang. Kemudian pada sujud yang kedua membaca sama seperti bacaan sujud pertama. Kemudian ketika bangun membaca takbir panjang dan duduk sejenak untuk berehat, dipanggil duduk istirahah, hingga pergerakannya menjadi tenang. Kemudian bangun untuk memulakan rakaat kedua, disertai dengan bacaan takbir panjang tadi hingga berdiri dengan sempurna. Bacaan takbir pada huruf lam dalam lafzul jalalah Allah merupakan pendapat yang paling benar di antara para sahabat kami. Ada juga pendapat sebahagian mereka yang menyatakan bangun daripada sujud tanpa takbir hingga duduk untuk beristirahat. Kemudian ketika bangun mengucapkan takbir. Pendapat ketiga menyatakan bangun daripada sujud dengan takbir hingga duduk berehat, kemudian bangun tanpa membaca takbir. Dia begini, ni nak tamat dah, masa dah habis. Dia begini, masa kita nak bangun rakaat yang kedua tu kan panjang kan, duduk, dia bangun, duduk istirahat, kemudian baru bangun berdiri. Soalannya, kita nak takbir itu masa bila? Pendapat pertama kata masa bangun dari sujud tu, Allahu Akbar. Ini mau putus nyawa ke sini? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua begini. Pendapat kedua kata kita duduk dulu. Ni nak bangun rakaat kedua daripada sujud, duduk dulu. Masa nak bangun tu Allahu Akbar. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, masa bangun tu bangun duduk Allahu Akbar, kemudian baru berdiri. Yang mana satu yang akak amalkan? Tidak satu pun di atas. Langsung tak baca ya. Bagus penuh. Saya amalkan pendapat yang kedua. Sebab apa? Sebab nyawa kita napas dah tak panjang. Dulu masa muda-muda bolehlah budak-budak muda, imam muda, daripada sujud tu Allahu Akbar. Tapi oleh kerana kita ni pun dah berumur, duduk dulu, duduk. Nanti nak bangun Allahu Akbar. Itu pandangan kedua. Itulah yang saya amalkan sekarang. Ya. Separuh jalan dah tak larat.
Bolehlah kak, sian pula kerang putus nyawa kerang susah pula. Tapi akak ambil pandangan yang kedua tadi bagus. Duduk dulu supaya nafas kita lega, dah tenang, masa nak berdiri itu baru takbir. Ataupun kalau dah tak larat sangat, akak ambil pendapat ketiga, masa bangun Allahu Akbar duduk. Ini bukan duduk tahiyat awal, ini duduk istirahah. Kemudian masa bangun tu tak payah baca lah. Pun boleh juga. Ya. Habis itu saya nak habiskan, tidak ada perbezaan pendapat bahawa pada keadaan tersebut tidak ada dua takbir. Jangan dua kali takbir pula. Para sahabat kami menyatakan bahawa pendapat pertama lebih benar, lebih bagus, agar tidak terlewat satu kesempatan pun dalam solat tanpa ada zikir dalamnya. Perlu difahami bahawa duduk untuk berehat dipanggil duduk istirahah adalah sunnah sahih yang wujud hadisnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Itu namanya duduk istirahah. Dan selainnya daripada perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazhab kita menganjurkan buat ini sunat. Disunatkan untuk melakukannya setelah sujud kedua daripada setiap rakaat. Tidak disunatkan duduk istirahah ni pada sujud tilawah dalam solat. Duduk tilawah tidak ada istirahah ni. Daripada sujud terus berdiri. Baik. Ini duduk istirahah. Bila kata duduk istirahah sebelum bangun berdiri itu, saya nak habiskan ni, nak habis lah. Ni memang habis lah kak. Bila kata sunat duduk, duduklah duduk. Duduk, tahu duduk kak? Tahu duduk? Kita sujud kan nak bangkit kan? Duduk. Ini nama duduk istirahah. Kemudian kita pun berdiri bangun. Okey, yang sunatnya duduk. Duduk yang macam mana? Terpulanglah. Ini pun duduk juga. Boleh. Boleh. Nak bangun tu separuh nyawa. Duduk juga. Ini pun duduk juga kan? Ini pun duduk juga. Kalau dah tua-tua ni kak, duduk macam ni. Ini namanya duduk iqa'a nama dia. Iqa'a. Boleh. Allah. Berhenti sekejap, istirahah. Kemudian bangun. Boleh. Penat mengajar kak? Siap berlakon lagi. Allah Rabbi. Kesimpulannya wallahu a'lam. Tu habis. Sunat duduk tu. Tak duduk pun tak apa. Tapi namanya istirahah. Jadi kata Imam Nawawi, sunnah bukan bid'ah. Hadisnya disebut dalam Sahih Bukhari, itu perbuatan Rasul, perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saya rasa yang dapat kita kongsikan. Semoga Allah rahmati perbincangan kita pada hari ini, dan semoga Allah Ta'ala jadikan ini suatu benda yang bermanfaat. Walaupun benda ni telah kita amalkan. Ini namanya perbincangan secara ilmiah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja. Dan sebelum kita tangguhkan, bagaimana biasa sahabat saya, kita bawa tabung untuk pembangunan sekolah kita Al-Ummah di Kampung Pandan. Jadi dapatkanlah borang-borang untuk buat wakaf. Wakaf bulanan pun boleh kita terima. Dan tabung saya di situ tu untuk program saya di Tawau, Sabah, sambutan hijrah ni insya-Allah. Tak banyak kak, dapat 10 juta cukup lah kak. Saya bukan nak banyak pun, 1 juta pun cukup lah. Bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin
Ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.